What's up guys? Selamat datang ke channel AR Reactions. Pada kali ini saya akan berkongsi satu video yang menarik. Sebelum itu, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Selamat menonton. Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, video ni untuk sebagai video balasan kepada orang yang nampak dalam skrin ni. Pasal dia buat satu video reply untuk video saya sebelum tu mengenai hak sama rata. Okey. So orang ni dia banyak benda dia putar belit tentang fakta sebenar video asal saya. Itu pertama. Kedua, kefahaman tentang keagamaan dan kemanusiaan dia yang begitu cetek. Okey. Yang menyebabkan dia tak faham apa mesej saya dan juga dia anggapkan dia ni bertindak adil lah. Sebenarnya dia bertindak macam resis yang tidak pekat lah, walaupun dia bukan resis yang teruk, tapi masih oleh kerana dia ada unsur-unsur diskriminasi, dia dianggapkan sebagai resis jugalah. Okey. Okey, yang pertama, apa yang dia putar belitkan fakta video saya yang sebenar dengan video dia. Okey, saya hanya mengatakan berlakunya diskriminasi, tapi dia pula bercakap saya sudah sebut kami ditindas. Itu pun dah salah. Okey, dia mula-mula kena faham apa beza antara dua perkataan ini, penindasan dengan diskriminasi. Okey, saya tidak sama sekali cakap kami ditindas di negara ini oleh pemimpin ataupun sistem ni. Saya hanya sebut kami diskriminasikan. Okey, dan saya sebut alasan satu je. Dia pergi secara general, itu pun tidak adil. Dia kena gentleman apabila buat video balasan kepada video saya. Dia berulang kali tanya saya, apa yang awak nampak dalam sistem ini yang tidak adil, dan dia bagi beberapa contoh dengan cara dia sendiri, pandangan dia sendiri, dan tanya balik. Sedangkan dengan jelasnya dalam video saya sudah nyatakan apa yang saya sebut tidak adil dan apakah alasan saya bagi tahu benda itu tidak adil. Di mana saya cakap special right itu tidak adil, dia melanggar ajaran agama, dia melanggar hak asasi manusia, dia melanggar keadilan. Itu yang saya maksudkan, special rights. Okey, hak istimewa, tak kira lah hak istimewa Melayu ke, hak istimewa Bumi Putra ke, saya cakap tidak adil dari segi semua sudut-sudut ini. Okey, jadi awak tak payah tanya apa yang awak rasakan tidak adil, sedangkan saya sudah jawab. Ini adalah satu kebodohan, satu video balasan yang berciri kebodohan. Orang sudah jawab, awak tanya balik. Okey, next time awak nak buat video balasan kepada orang macam saya, aktivis asasi manusia, okey, awak kena tanya diri sendiri, awak ada standard untuk lawan fakta-fakta saya ke ataupun tidak. Di mana cara proses fakta awak pun dah salah. Okey, apabila saya cakap dan nyatakan apa yang ketidakadilan, awak datang kepada argumen itu saja. Apabila saya pergi skop perbincangan sekarang, hak istimewa itu saja. Apa yang tidak adil saya nyatakan, apa yang awak rasa adil itu adalah hak bersuara saya, sehingga awak itu hak bersuara awak, sehinggalah awak dalam skop perbincangan. Bukan awak pergi secara general awak cuba memfitnah saya, membuat tuduhan-tuduhan palsu, menunjukkan saya punya benda ni tidak adil dan sebagainya. Itu tidak adil. Ini bukan satu kelakuan gentleman. Okey, awak kena faham. Okey, yang pertama. Yang kedua, saya sebut benda tu tidak adil dan saya juga sudah bagi alasan. Awak tunjuk, awak mainkan video saya sekejap. Okey, tapi tak ada pun benda yang saya sebut mengapa saya cakap benda tu tidak adil. Mengapa saya cakap ada berlaku perlanggaran dari segi kepercayaan agama? Kan dalam video saya nyatakan alasan-alasan saya. Di mana saya timbulkan satu soalan, di mana saya tanya, hasil pendapatan kerajaan adalah daripada hasil bumi, iaitu pemberian Tuhan, dan juga cukai yang dikutipkan dari rakyat secara sama rata. Apabila cukainya dikutipkan sama rata dan pemberian Tuhan hasil bumi semua tu, bukankah dibahagikan sama rata? Itulah argumen
Itulah saya cakap istimewa itu tidak adil, melanggar kepercayaan agama, ajaran agama. Nampak tak? Saya pergi point by point. Tapi awak buat macam rojak. Okey? Apa tuduhan, apa alasan? Sudah letak di sana. Awak ada satu mesej untuk lawan. Okey? Yang mesej saya dah nak sampaikan. Okey? Argument saya sekarang, barulah awak buat video balasan. Bukan nak jadi hero awak nak buat video balasan dengan tak jawab benda yang saya bangkitkan di sini. Apa punya tujuan awak buat video balasan? Untuk menunjukkan saya ini salah lah. Sedangkan awak tak jawab isu-isu yang saya bangkitkan. Satu. Dan awak putar belitkan. Saya cakap diskriminasi, awak buat tuduhan palsu. Awak cakap saya sudah cakap kami ditindas. Tengok berapa banyak kesalahan awak dah buat. Berapa banyak awak buat bertindak macam bukan gentleman. Okey? Dan awak cakap nak buat laporan polis terhadap saya. Okey, saya nak terangkan kebodohan awak dengan keputusan awak tu. Okey? Yang mana saya kaitkan rukun negara. Okey, saya bandingkan di mana rukun negara yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan raja dan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, saya timbulkan satu soalan di mana kalau berlaku contradiction, ada berlaku percanggaan antara agama sebut layan setiap manusia secara sama rata. Okey, memberi layanan yang sama kepada semua manusia. Tapi perlembagaan artikel 153 menyatakan orang Islam harus diberi hak istimewa. Itu dah bercanggah dengan kepercayaan agama, ajaran agama, di mana satu golongan raya diberi layanan istimewa, yang golongan-golongan yang lain tak dapat. Yang Bumiputra dapat, yang Cina tak dapat, yang India tak dapat. Itu adalah hak bersuara seorang rakyat untuk membuat pandangan-pandangan dia yang bernas. Itu adalah hak bersuara. Kalau nak bersuara menggunakan hak bersuara, awak nak buat laporan polis sebagai satu tindakan jenayah. Awak cakap saya dah buat satu jenayah lah. Maksud awak nak buat dan satu laporan polis, awak cakap saya sudah buat satu jenayah. Nampak tak kebodohan awak? Okey? Awak tak boleh terima pandangan saya, jadi awak nak buat laporan polis. Itu adalah satu penindasan. Saya hanya menggunakan hak bersuara saya, mengeluarkan idea bernas saya, pandangan bernas saya. Itu saja. Awak tak jawab kepada soalan-soalan yang saya timbulkan. Awak cuba menutupkan mulut saya. Awak cuba merampaskan suara saya. Awak terus cakap, awak jangan mempersoalkan rukun negara, semua okey saja. Awak ikut saja. Okey? Apa kelemahan dia ke, kelebihan dia ke, ikut saja. Ini bukan cara hidup manusia yang berfikiran terbuka. Awak tidak boleh menerima pandangan berbeza daripada awak terus nak serang. Itu yang awak buat. Nampak tak? Berapa resis kau ni? Okey? Awak hanya percaya awak ni mulia lah. Tapi tengok, awak fikir secara mendalam. Okey? Kelemahan yang ada pada awak, kebodohan yang ada pada awak, racism yang ada pada awak. Okey? Orang timbulkan soalan, awak tak jawab, awak lari, awak menekan dia, menggugut dia. Saya akan buat laporan polis, awak tak boleh soalkan benda ni. Ini ke cara? Okey? Ini semua salah. Saya ni aktivis asasi manusia. Awak lawan dengan siapa? Awak ingat dengan ubutan-ubutan macam ni saya akan takut ke? Kalau seorang aktivis asasi manusia takut untuk bersuara, siapa lagi akan bersuara? Okey? Awak cakap macam kanak-kanak Rebina, awak cuba memberhentikan seorang aktivis asasi manusia, mana akan jadi? Tak mungkin jadi, bro. Pasal pendirian awak pun tak betul. Okey? Benda-benda adil, saya bangkitkan soalan. Kalau ada otak untuk jawab, awak jawab. Kalau tak, duduk diam. Ini orang-orang yang bijaksana kena bincang. Bukan hal semua ada kamera buat live balas. Awak tak erti jawab, tak faham mesej saya, jangan jawab. Tata proses fakta, jangan jawab. Okey? Berapa kesalahan awak dah buat?
penindasan dah buat, tuduhan palsu dah buat, okey, racism dah buat, ugutan dah buat. Sedangkan saya menuntut satu keadilan di mana layan semua manusia secara sama rata, di mana ditegaskan dalam setiap agama. Kalau rujuk semua human rights dalam seluruh dunia, mereka menegaskan benda ni. Jangan diskriminasikan manusia dengan bangsanya, dengan agamanya. Tapi awak orang buat cakap benda tu sebagai hak, dan orang yang menentang pula awak buat laporan polis. Apa punya kebodohan? Awak ni semua macam katak bawah tempurung tau. Hidup dah dengan satu dunia sendiri, dengan ideologi sendiri. Okey? Yang dunia yang tidak adil, pasal awak dapat istimewa tu. Jadi awak dapat something extra, awak dapat benda tu, awak menindas orang lain, jangan mempersoalkan, saya akan buat laporan polis. Awak sudah tanya apa, mempersoalkan hak Melayu. Awak boleh cakap benda-benda ni kepada orang yang tak faham undang-undang. Awak sedang menghadapi seorang aktivis asasi manusia. Jadi awak tak boleh bertindak macam budak tadika. Awak buat laporan polis, awak ingat saya tak akan takut kepada polis ke? Awak pernah tengok ke page saya, video-video saya buat kepada ketua polis negara semua tu? Polis salah pun saya menentang. Sekarang saya menyuarakan satu keadilan kepada semua resis-resis. Pasal orang buat penindasan, selalu memandang rendah terhadap orang-orang yang bukan seagama dengan, sebangsa dengan awak. Orang cakap ini adalah negara orang punya. Okey? Orang cakap kami ni pendatang. Orang cakap kami ni keling, kami ni paraya. Okey? Pergi baca semua komen-komen mereka lah. Okey? Kami ditindas oleh resis. Jadi mestilah saya sebagai aktivis asasi manusia marah balik, ini semua tidak adil, awak berhentikan benda tu. Kami ada jalan lain untuk menuntut keadilan. Kami minta semua rakyat, semua manusia dilayan sama rata. Itu hak suara saya. Itu adalah keadilan dari segi agama, dari segi human rights. Itulah keadilan. Bukan apa yang orang cakap itu keadilan. Itu adalah penindasan, itu adalah ego, itu adalah racism. Jangan menggunakan kebodohan awak untuk mengajar seorang aktivis asasi manusia. Apabila seorang aktivis asasi manusia menyebut sesuatu, awak kena fikir apakah keadilan yang kami cuba sampaikan. Pasal niat kami nak buat benda baik, buat terbaik untuk manusia. Awak hanya manusia, saya ni aktivis asasi manusia. Saya sedang nak buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Saya setia kesetiaan kepada Raja dan Melayu, Raja dan Negara, Raja dan negara. Saya sedang setia kepada negara saya. Saya nak setiap manusia dalam negara ini diberi layanan yang sama rata. Saya setialah tu. Adakah saya cakap bagi bangsa saya ekstra, bangsa orang lain untuk bagi korang? Okay? Simple matematik. Apabila satu bangsa sudah ambil lebih, mestilah akan berlaku shortage kepada bangsa lain. Itu simple mathematics. Apabila undang-undangnya dibuat dengan macam tu, okay, itulah saya cakap sudah berlaku ajaran agama tu sudah terlanggar. Dengan tu prinsip negara yang pertama, kepercayaan Tuhan tu sudah terlanggar. Saya memberitahu kepada seluruh rakyat supaya nampak kelemahan ada dalam perkara hak istimewa Melayu dalam perlembagaan, di mana dia sedang melanggar rukun negara kita yang pertama. Apabila saya sudah tangkap poin tu, orang takutlah, cuba menindas, cuba membuat laporan polis untuk tutupkan mulut saya. Okey? Nanti saya pergi mahkamah, saya akan menang kes tu lagi kuat. Jadi saya punya statement, tahu? Awak belum tengok cara saya lawan di mahkamah dengan DPP dengan polis. Saya kalau salah, saya tak kisah untuk saya tunduk. Saya salah kalau salah. Bila saya cakap setiap manusia harus diberi layanan yang sama, awak nak buat laporan polis, awak ingat saya akan takut ke? Mana satu agama menyebut benda tu salah? Mana satu human rights seluruh dunia ni cakap benda tu salah? Hanya kata-kata yang kata bawa tempurung awak orang ni, yang resis ni, yang sebut. Yang hidup dalam dunia diri sendiri, yang resis lah tu. Orang kena insaf. Itulah saya cakap, saya marah tokoh-tokoh Islam ni. Pasal segelintir melalui buat
hal ni tak apa, saya akan marah golongan tu saja. Ini kebanyakan orang, bukan saya cakap orang tu orang-orang yang jahat, tak ada. Mereka orang baik, tapi sekian lama mereka diajar benda-benda tu sebagai hak istimewa Melayu. Itu adalah hak mereka. Bila buat ajaran macam tu, sudah jadi macam ni lah. Sedangkan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang saya cuba menegaskan, cuba terangkan balik. Apa yang salah tu saya tak boleh ikut. Saya cakap balik dengan menggunakan hak bersuara saya, ini semua salah. Mana boleh jadi hak? Satu pelanggaran hak asasi manusia, mana boleh menjadi hak kepada mereka? Tukarlah. Kan ada proses undang-undang untuk menukar perlembagaan. Itu yang saya sebut. Mana jadi, adakah saya cakap saya mengasut semua orang berperang? Kalau macam tu awak menganggapkan saya ni bahaya, saya terimalah. Saya hanya sebut gunakan proses undang-undang untuk menukar balik perkara-perkara yang kurang adil, yang melanggar ajaran agama. Dengan tu melanggar prinsip negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Faham tak? Jadi awak tak faham mesej saya, kebijaksanaan yang ada dalam mesej saya ni awak yang tak faham. Okey? Yang walaupun awak punya fakta ni sudah lari daripada skop perbincangan saya yang sebenar, tapi saya nak jawab juga apa statement-statement yang awak sudah keluarkan dalam video awak, di mana awak sebut orang India kan semua dapat pendidikan, dapat pekerjaan, dapat semua peluang, dapat. Apa masalah dia? Itu awak tanyakan. Okey? Dari sudut pandangan awak sebagai seorang Melayu, awak nampak semua okey, pasal awak dapat hak istimewa. Dari sudut pandangan kami pula, kami hidup sebagai bukan Melayu pula, nampak tidak adil. Faham? Okey? Dapat memang dapat. Pendidikan dapat. Orang India dapat. Dapat. Pendidikan dapat. Awak pernah pergi tengok semua sekolah tak? Di seluruh Malaysia ni, sekolah Tamil, awak pergilah satu-satu sekolah. Tengok jalan raya dia macam mana, keadaan bangunan sekolah Tamil dia macam mana. Adalah yang bagus dibina dengan batu tu. Jangan tengok satu je lah. Okey? Okey? Awak cakaplah ada kerajaan membina sekolah Tamil. Itu adalah tanggungjawab kerajaan. Sekarang soalan dia, adakah sekolah-sekolah orang Melayu diberi layanan, okey, yang sekolah Tamil ni diberi layanan, ataupun sekolah Cina diberi layanan oleh kerajaan dari segi bantuan yang sama rata? Okey? Awak cakap peluang pekerjaan. Orang India lah, kita cakap pasal orang India lah, pasal saya India kan. Walaupun saya bersuara untuk manusia dalam hal ni, untuk contoh ini saja saya bandingkan dengan orang India lah. Orang India di Malaysia ni 7 hingga 8%. Okey? Awak dah buat kajian. Dalam sektor kerajaan, adakah 7 hingga 8% penjawat awam adalah India? Ada? Adakah tak ada? Itulah saya sebut, ada tu memang ada, tapi layanan yang berbeza. Itulah maksudnya kami didiskriminasikan. Faham? Tuduhan saya ini jelas dan berfakta, ada bukti. Saya bukan sebut kerajaan menindas kami. Saya hanya sebut layanan yang tidak sama rata. Itu saja. Tuduhan yang berasas. Faham? Bukan macam awak, membebel saja, tak ada fakta, tak ada kajian yang menyeluruh. Okey? Setakat goreng nak memperbodohkan rakyat bolehlah. Macam orang macam kami ni, macam mana awak nak memperbodohkan? Apabila saya nak suarakan, bagi tahu rakyat yang kebenaran, awak marahlah. Ini dia bongkarkan semualah, semua rahsia lah. Macam mana kita nak goreng, macam mana kita nak memperbodohkan rakyat? Pasal tu lah awak marah. Pasal awak cakap macam orang baik, okey, kami layan semua bagus, orang dengar pun betul juga ni layan. Layan memang layan lah. Adakah layan secara sama rata? Itulah soalan dia. Itulah isu yang sedang saya bangkitkan dengan hak saya sebagai warga negara. Saya bukan pendatang. Orang, ideologi orang, okey, yang cakap pendatang, yang bawa British, bodoh, itu bukan saya lah. Bapa saya pun dilahir sini. Dia warga negara Malaysia. Saya warga negara Malaysia. Sekarang kerajaan sedang gagal untuk selayan saya sama rata macam rakyat yang ada hak istimewa tu.
Itulah saya suruh tukar balik hak sama rata. Jangan langgar ajaran agama, jangan langgar hak asasi manusia. Simple. Okey, satu benda yang adil orang tak boleh terima. Bising sangat. Okey, orang bertindak cukup tidak adil tanpa sedar orang tidak bertindak secara tidak adil. Oleh kerana kefahaman orang dah lama ajar benda tu adalah hak orang. Jadi silapnya mana? Sekarang ahli politik nak pergi betulkan pun susah, orang ugut, orang tanah undi. Itulah sebab saya pergi kepada tokoh-tokoh Islam supaya kita pergi jalan yang lain untuk memperbetulkan keadaan. Pasal ahli politik ni ada dua jenis. Satu nak gunakan isu ni untuk membangkitkan isu racism. Okey? Isu perkauman. Jadi dia nak pecah belahkan rakyat untuk tarik undi sana sini. Jadi ahli politik yang nak setia kepada rakyat ni, sekarang dia susah. Dia nak tindak adil secara sama rata kepada semua rakyat pun tak boleh. Pasal apa? Yang golongan lagi satu politician yang jahat tu, dia memperalatkan isu ni untuk mempecah belahkan rakyat, dia tarik undi. Dan Melayu dengan kefahaman macam tu, kebanyakan lah, bukan semua lah, ada yang pemikiran terbuka, dia faham benda ni salah. Kebanyakan lah mereka ikut, mereka ugut, mereka cakap awak sedang merampas hak Melayu. Jadi politik Malaysia ni menjadi tidak stabil, menjadi kotor. Pasal orang yang betul-betul nak setia kepada rakyat, mereka tak boleh laksanakan bertindak adil kepada semua rakyat pasal perangai orang. That's why saya pergi balik kepada tokoh-tokoh agama Islam untuk mengajar kemanusiaan kepada orang-orang Melayu ni supaya dia menerima hak sama rata, supaya politician yang nak jadi setia kepada rakyat ni berfungsi dan membetulkan sistem ni, membersihkan sistem ni. Faham tak? Langkah pertama pun saya bagi peluang kepada pemimpin-pemimpin Melayu. Awak kena faham niat baik saya. Kalau saya nak buat politik, bukankah sekarang saya terus boleh buat satu parti untuk bukan Melayu dan berjuangkan hak sama rata? Tapi saya tak buat. Nampak tak? Mengapa saya tak buat? Fikirlah, kalau saya ada niat nak buat politik, terus saya boleh mempergunakan alasan ini. Pasal arah tuju saya pun demi keadilan juga. Tapi saya masih sabar bagi peluang kepada satu pemimpin Melayu dan bagi ruang untuk dia mentadbir negara ini dengan adil. Itulah cadangan saya cakap, tokoh-tokoh Islam bagi ajaran agama dan meningkatkan kemanusiaan dalam orang Islam, orang Melayu. Apa salah saya sekarang? Niat dah betul. Saya bagi peluang. Saya nak pemerintah Melayu yang memerintah. Bila saya menghina Raja-Raja Melayu Agung, semua tu, awak orang yang saya saja putar belikkan fakta saya. Okey, membuat tuduhan-tuduhan palsu. Okey, sedangkan saya cakap pasal proses undang-undang, orang tak faham. Saya cakap ada limitation untuk Raja-Raja Melayu dan juga perlembagaan, di mana saya maksud, apa yang sebenarnya saya maksudkan, demokrasi ini adalah sistem yang boleh rewrite balik undang-undang, boleh tulis balik undang-undang. Faham tak? Jadi di sana perlembagaan ke Raja-Raja Melayu ke semua tu, okey, datang daripada fungsi-fungsi mereka. Apa yang mereka nak buat datang daripada sistem demokrasi, di mana rakyat memilih pemimpin ahli-ahli parlimen tu, dia yang lawmakers. Faham tak? Itu yang saya maksudkan, limitation of the law, even the federal constitution and the Malay rulers. Faham tak? Itu yang saya maksudkan. Bukan saya merendahkan, menghina mereka. Saya cakap pasal proses undang-undang. Apa yang dinyatakan dalam perlembagaan, itu yang Agung akan buat. Apabila perkara itu dipindah, dimansuhkan, ditukar jadi lain, ataupun diwujudkan perlembagaan baru, perkara baru, itu kalau ada kaitan dengan Raja-Raja Melayu, mereka akan buat. Kalau tidak, mereka tidak akan buat. Jadi, apa itu sistem demokrasi? Adalah kuasa rakyat. Semuanya terletak pada rakyat. Itulah maksud saya. Orang langsung tak faham. Jadi, apa yang saya cuba maksudkan dalam video pertama saya, orang jangan ego sangat.
benda-benda ini semua boleh rewrite balik yang awak sebut hak Melayu lah, ini tanah Melayu lah, raja-raja Melayu akan melindungi hak kami lah. Itu semua hanya kepercayaan orang. Sebenarnya demokrasi lebih berkuasa daripada itu. Itulah saya nak sampaikan dalam video pertama saya. Oleh kerana kefahaman undang-undang orang ni kosong, dan juga racism yang ada dalam otak awak ni yang kacau, membuatkan orang ego, tak dapat terima mesej saya. Sekarang salah siapa? Okey? Dan satu lagi perkara, awak cakap pasal awak nak hak, awak ada hak untuk mendapat lebih hak istimewa tu dengan alasan nenek moyang awak berjuang untuk negara ni. Betul? Itu yang awak maksudkan, betul? Okay. So itu adalah satu ideologi yang paling tidak adil. Siapa ajar awak benda-benda macam tu? Okay. Awak cakap nenek moyang awak berjuang, jadi awak bersetuju awak tidak berjuang, hanya orang-orang dulu dari family awak atau awak dulu-dulu tu berjuang. Itu maksud awak. Tapi awak ni lahir sebagai Melayu atas pilihan siapa? Okey, saya ni sudah jadi India, jadi awak cakap awak tak boleh dapat hak ni pasal awak ni India. Kami atau saya berjuang dulu, jadi saya ada hak. Tapi macam mana proses kelahiran itu? Macam mana awak lahir untuk ibu bapa Melayu? Macam mana saya tiba-tiba lahir untuk India? Itu adalah keputusan siapa? Okey, nampak tak kebodohan awak dari segi kefahaman agama? Itu adalah pemberian Tuhan. Awak nak kaitkan, awak sudah dengan ideologi kebodohan awak tu, okey, awak tak hormat, okey, keputusan Tuhan. Dia putuskan saya lahir kepada India, awak lahir kepada Melayu. Okey, jadi awak sudah lahir sebagai Melayu, saya sudah lahir sebagai India. Mengapa tiba-tiba ideologi awak ni memberikan hak awak lebih kepada awak dan kurang kepada saya? Dengan ideologi bodoh tu, dengan awak melanggar keputusan Tuhan. Siapa awak? Dengan tu awak automatically sudah langgar rukun negara yang pertama. Faham? Jangan membawa ideologi-ideologi yang bodoh, resis untuk kepentingan diri selfish, okey, dan tuntut hak. Jangan. Itu semua salah. Bukan saya mengasut rakyat lah. Itu semua perkataan yang tuduhan palsu. Okey, sebenarnya saya ingin menegakkan keadilan di mana saya minta semua manusia dilayan secara sama rata. Awak bawa kebodohan awak cakap saja benda-benda yang tak masuk akal, okey, yang tak logik. Awak cakap saya yang cakap tak logik. Awak faham tak? Berapa tak logik awak punya ideologi apabila kita bandingkan dengan kefahaman agama. Itulah saya cakap, masalahnya kefahaman agama awak tu yang semua cantik. Okey, itulah benda ni ulang-ulang datang pun hanya dalam situasi yang semak macam ni. Kebanyakan orang Melayu sudah anggapkan itu adalah hak mereka, dan sedangkan itulah menjadi punca, okey, menjadi benda ni pembahagian dari segi ekonomi, pembahagian okey, resources kepada semua rakyat ni menjadi tidak adil, berpunca daripada hak tersebut. Okey, jadi tokoh-tokoh agama Islam kena buat tanggungjawab mereka untuk clear balik semua minda-minda resis ni, supaya mereka faham benda ni bukan hak, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, itu adalah satu ketidakadilan, itu adalah melanggar ajaran agama. Okay? Apabila Melayu, orang-orang Melayu dah faham, kebanyakan dah faham benda ni, mereka akan sudi untuk menolak hak ni, mereka akan menerima hak sama rata. Masa itulah kita boleh membuat pemerintahan yang jujur, yang betul-betul baik lah, yang bukan korup macam sekarang. Okay? Sehingga itu drama ini akan berlaku, orang hidup dalam alam resis orang, dan politician di sini dia akan rompak satu negara, itu akan berlaku. Jadi untuk mengatasi masalah itu, sekali lagi saya bagi satu lagi, saya datang dengan idea saya yang lagi satu. Kalau semua gagal, biar saya buat satu parti untuk non-Malaysia. Pasal orang Melayu ni boleh ugut kalau hak itu, okey,
tarik balik untuk tujuan dan setkan hal sama rata untuk keadilan mereka lawan. Okey, jadi kami orang bukan Melayu wujudkan parti untuk mengambil alih kuasa pemerintahan, betulkan balik semua sistem, bukan untuk menindas orang Melayu, bukan. Itu pun lepas bagi peluang kepada orang Melayu untuk memerintah. Itu kan saya cakap, saya bagi peluang terakhir kepada Anwar. Kau kena faham, kami ni berniat baik. Kami beri peluang yang sepenuhnya kepada orang Melayu untuk memperbetulkan keadaan. Walaupun sekian lama kami didiskriminasikan macam ni. Okey, awak kena faham kesabaran kami, pemikiran terbuka kami. Okey, tolak ansur kami. Okey, ni semua awak kena faham. Semua orang-orang Melayu yang resist, yang menolak sama rata ni kena faham. Okey, saya bukan sedang minta kebenaran orang. Saya bukan cakap tolong berubah, tak ada. Saya buat satu peringatan kepada orang. Dengan menggunakan sistem demokrasi, apa orang boleh buat? Okey, Mamat ni cakap saya nak mengubah pemikiran rakyat dan untuk niat saya sendiri. Niat apa? Niat apa? Nak layan semua manusia secara sama rata tu niat jahat ke? Apa niat dia? Apa niat awak? Awak tanyalah diri awak sendiri. Niat dengan selfish, mementingkan diri sendiri. Awak dengan bangganya buat satu video macam orang yang mulia. Banyak benda orang kena ubah. Okey. So kalau buatlah video-video dengan kebodohan, kalau perlu saya akan buat video reply lah untuk menunjukkan berapa bodoh orang hidup. Okey. Saya tak akan takut kepada kes-kes bodoh awak nak planning nak buat terhadap saya. Saya boleh jawab kepada mahkamah apa niat saya, apa orang ni fitnah, apa tuduhan rekaan mereka. Semua tu saya boleh jawab kepada mahkamah untuk mahkamah faham saya ni hanya menggunakan hak bersuara saya demi menyuarakan satu pandangan saya yang saya rasakan adil. Itu saja. Okey. So dengan ini saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.